Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah muka surat 17. Muka surat 17. Baris yang ke-11 daripada bawah. Baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan maka bahawasanya apabila ada jirim itu, jirim di sini umpama langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan barang antara keduanya dan barang yang di dalam keduanya bergerak, kemudian maka diam, maka senya berubah gerak jirim daripada wujud gerak, ada gerak kepada Adam gerak, kepada tak ada gerak. Dan berubah diam jirim itu berubah daripada Adam diam kepada wujud diam. Dan apabila ada jirim itu berhimpun kemudian maka bercerai, maka sesungguhnya berhimpun jirim daripada wujud berhimpun kepada Adam, kepada tiada berhimpun dan berubah cerainya, cerai jirim itu daripada Adam cerai kepada wujud cerai. Maka baunya apabila ada jirim itu bergerak, kemudian maka diam. Jirim ni langit, bumi, barang yang ada antara langit dan bumi ni. Ada antara langit dan bumi dengan awan ke, dengan apa ke, sekali bergerak, sekali diam. Maka senya berubah gerak itu daripada wujud, mana wujud ni ada gerak lah, kepada Adam, kepada tak ada gerak, mana diam. Berubah gerak pada diam. Dan berubah diamnya itu, diam pula daripada Adam, daripada tiada diam kepada wujud, pada wujud diam. Mana tiada diam ni gerak, kepada wujud diam ni diam lah. Berubah antara gerak diam gerak. Dan apabila ada jirim itu berhimpun kemudian maka bercerai, berhimpun kemudian bercerai, maka bahawa sesungguhnya berhimpun jirim daripada wujud, ada berhimpun kepada Adam, kepada tiada berhimpun, ada cerai lah. Dan berubah cerainya daripada Adam bercerai, mana berhimpun kepada wujud bercerai.
Ini berubah-ubah antara gerak diam, diam gerak, berubah antara berhimpun kepada bercerai, bercerai pada berhimpun. Maka dan jika ada zat, yakni jirim, sesuatu itu diam atau bercerai, maka hukum keduanya itu, hukum keduanya, hukum diam dan hukum bercerai tu balik hukum daripada dua yang dahulunya. Balik hukum pada dua yang dahulunya. Maknanya kalau sesuatu tu diam, dahulu dia gerak, mana bertukar daripada hukum terdahulu gerak pada diam. Kalau zat jirim tu bercerai, makna balik hukum pada dua yang dahulu mana apa? Balik hukum daripada berhimpun jadi bercerai. Dua yang dahulu tu geraklah, regu pada diam. Berhimpun, regu pada bercerai. Jadi kalau sesuatu zat tu diam ataupun dia bercerai, berpisah, maka hukum keduanya, hukum diam, hukum bercerai, itu balik hukum, balik hukum, ubah hukum pada dua yang dahulunya. Mana dua yang dahulu? Kalau regu pada diam, gerak. Regu pada bercerai, diam. Regu pada bercerai, berhimpun. Kalau sesuatu jirim tu diam, dahulunya gerak. Kalau sesuatu tu bercerai, dahulunya berhimpun. Dan sekaliannya jirim yang dilihat padanya berubah, maka dan sekaliannya jirim yang tiada dilihat pada jirim itu berubah. Tak ada juga tak berubah. Langit tak berubah. Langit diam sentiasa, mana ada berubah. Tujuh petala langit pula bercerai sentiasa. Kan bercerai kan? Tujuh lapis langit tu bercerai. Antara langit pertama dengan langit kedua dengan langit ketiga, jauhnya bercerai. 500 tahun perjalanan. Tebal langit tu 500 tahun dah perjalanan. Bercerai tu. Mana ada berubah-ubah. Ini sekarang bicara berkaitan dengan dalil ada Allah, ada makhluk. Ada jirim, ada makhluk. Ada langit, ada bumi. Dalil ada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana langit bumi ni asalnya tiada, kemudian jadi ada dengan bahawa langit bumi ni baharu. Mana dalil langit bumi ni baharu? Barang yang antara langit bumi baharu, barang yang berada dalam langit dan bumi baharu. Dalil langit bumi ni baharu kerana ada sifat baharu pada langit dan bumi. Mana sifat baharu? Di antara sifat baharunya gerak, diam, gerak, berhimpun, bercerai. Ni sifat yang baharu. Jadi apabila sesuatu tu gerak, diam, baru ni. Sesuatu tu berhimpun, depek dua jirim, berdepek gini, baharu. Bercerai, berpisah, baharu. Adapun zat Allah yang qadim, mustahil gerak, mustahil diam, mustahil berhimpun, mustahil bercerai. Sebab gerak, diam, berhimpun, bercerai itu sifat baharu yang ada pada jirim yang baharu. Zat Allah, zat yang qadim, yang ada di zat Allah adalah sifat yang qadimah jua. Gerak, diam, sifat yang baharu, mustahil di zat Allah. Berhimpun, bercerai, sifat yang baharu, mustahil ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun gerak, diam, ini memang sifat yang baharu. Dan jirim yang baharu ini wajib gerak ataupun diam. Mustahil gerak pun tidak, diam pun tidak. Jirim, sesuatu benda yang baharu ni, mustahil gerak pun tak, diam pun tak. Pada satu masa gerak, kemudian diam, kemudian gerak, berubah-ubah tu sifat haru bagi jirim, bagi zat yang baharu.
Tapi kalau jirim zat yang baharu ni, gerak pun tidak, diam pun tidak pada satu masa, mustahil, akal tak diterima. Jumpa satu benda pelik ya. Pelik macam mana? Bergerak pun tidak, diam pun tidak. Hak dengar tu, ni gila dah orang ni. Mana ada benda yang bergeraknya tidak, diamnya tidak pada satu masa. Itu mustahil atas jirim yang baharu. Jirim yang baharu, kalau tidak gerak, diam. Kalau tidak diam, gerak. Adapun zat Allah, gerak mustahil, diam mustahil. Sebab apa? Sebab gerak, diam ni sifat yang baharu. Kenapa gerak, diam sifat yang baharu? Faham tak gerak? Gerak ni berpindah pada satu tempat, pada satu tempat. Diam tu maknanya duduk pada satu tempat. Dua masa duduk di tempat dipanggil diam. Jadi gerak, diam ni berkait dengan tempat. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak berkait dengan tempat. Pada ni gerak, diam, dia berkait dengan tempat. Gerak, diam berkait dengan tempat. Sebab gerak ni berpindah pada satu tempat, pada satu tempat yang lain. Diam mana berhenti pada satu tempat. Allah Ta'ala maha suci dari tempat. Maka gerak, diam sifat mustahil bagi Allah. Sama juga berhimpun bercerai. Berhimpun ni dia kena berdepek dua jirim. Bercerai ni berpisah antara dua jirim. Kemudian kita balik kepada zat dan sifat Allah yang sedia kala. Kita balik pada zat dan sifat Allah yang sedia kala. Sebelum Allah jadikan sesuatu, ni kita ingat baik ni. Sebelum Allah jadikan sesuatu, yang ada hanyalah Allah. Ini saya sebut berulang kali ni, hadis Bukhari tu. Kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu selain daripada Allah. Sebelum Allah jadikan sesuatu, yang ada hanyalah Allah. Langit belum ada, bumi belum ada, tempat belum ada. Yang ada hanyalah Allah jua. Tempat pun belum ada. Makalah Allah, yang ada hanyalah Allah jua, tempat pun tidak ada, makhluk pun belum diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah diam pada satu tempat, mustahil. Sebab tempat tak ada. Sedia kala Allah bergeraklah, berpindah pada satu tempat, pada satu tempat lagi mustahil. Satu tempat pun tidak ada, sementara dua tempat. Ini sifat Allah, sifat yang sedia kala. Kemudian Allah berhimpun dengan sesuatu. Sesuatu belum ada, nak berhimpun macam mana? Allah bercerailah, berjauhan dari sesuatu. Sekarang ni yang ada hanyalah Allah. Nak berhimpun dengan sesuatu macam mana? Nak bercerai dengan sesuatu macam mana? Sesuatu belum diadakan oleh Allah. Maka Allah tidak bergerak, tidak diam pada sedia kala. Allah tidak berhimpun bercerai pada sedia kala. Itulah sifat Allah sedia kala, kekal selama-lamanya. Jadi gerak diam sifat yang baharu, mustahil atas Allah. Berhimpun bercerai sifat yang baharu, mustahil atas Allah. Lepas tu kalau Allah gerak pun tidak, diam pun tidak, sifat yang mustahil atas jirim yang baharu. Gerak diam, gerak diam. Kalau tidak gerak tidak diam, sifat mustahil bagi jirim yang baharu. Sebaliknya Allah gerak, Allah diam, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana Allah ni gerak pun tidak, diam pun tidak? Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bil fikrah. Nabi kata, fikir kejadian Allah Ta'ala. Jangan fikir berkaitan dengan Allah, pada Khalik, pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tak meliputi dengan Tuhan ni oleh fikiran kita. Fikir, fikirlah. Dah gerak pun tidak, diam pun tidak.
Kalau jirim yang baharu, gerak pun tidak, diam pun tidak, mustahil. Tu jirim yang baharu. Adapun zat Allah yang qadim, sifat gerak tu mustahil, tu sifat baharu. Sifat diam tu mustahil, sifat yang baharu. Lepas tu Allah macam mana dia nak fikirlah. Fikir kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duk fikir berkaitan dengan zat Allah. Gerak pun tidak, diam pun tidak, bertempat pun tidak. Ke tak ada? Dia main kat ni Dia tadi nak fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diperintah fikir akan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikir kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak fikir, memang kita tak fikir, tapi lintasan-lintasan mari juga di kepala otak kitanya. Mari juga, memang kita tak fikir sebab Nabi larang. Fikir tak akan capai akal kalau fikir pun. Bila kalau kita fikir berkaitan zat Allah tak capai akal, nak fikir macam mana? Janganlah. Tambahan pula, apa yang ada dalam fikiran kita ni, fikiran kita ni, yang kita boleh fikir, benda yang kita pernah tengok. Kita fikir syurga, boleh fikirlah syurga ni. Nikmat-nikmat syurga ni sebab nikmat atas dunia dia dah ni. Nikmat makan, nikmat minum, boleh fikir ya. Pun tak tercapai di fikiran. Mana apa yang kita fikir nikmat syurga tu, siapa masa di syurga, lebih lagi tak sama tu hak nikmat syurga, barang makhluk. Gambaran nikmat syurga ada dah atas dunia. Gambaran siksaan neraka ada dah atas dunia. Ada duk fikir pun tak capai kau. Ada ni. Duduk berangan, syurga ni begini-begini. Tak capai. Fikir nak fikir tu Nabi tak larang. Tapi nak cerita kalau kita fikir bab nikmat syurga pun tak capai kok. Walaupun tu benda makhluk. Ini fikir tentang zat Allah. Yang kita dah nak fikir zat Allah ni. Dia fikir nak capai ke mana? Jangan duk fikir. Fikir jadi karut ni. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di langit, tidak di bumi. Ke tak ada? Ni. Ada hak Tuhan ni, ada hak tukang ceramah. Hak tukang ceramah dia fikir gitu. Dia kata akal manusia ni dia kata, kalaulah ada tapi tidak bertempat, akal manusia tak boleh turut, tak boleh terima. Dia kata naluri manusia dah. Dia kata cuba tanya orang bukan Islam, dia akan tunjuk lalu dah mana Tuhan tu di atas. Orang bukan Islam dia kata, tanya Tuhan di mana, mesti mereka tunjuk di atas. Hak tu hak bertepatan dia tadi. Ni cerita ni hak tukang ceramah ni, dia memang asalnya bukan Islam, dia mu'allaf. Jadi dia main lagi akal kafir dia tu. Tuhan mesti bertempat. Dia kata manusia Islam ke kafir ke, dia kata kalau tanya orang kafir, dia kata di mana Tuhan, mesti tunjuk di atas. Dia ambil hak tok orang kafir, hak dia dulu kafir juga. Mana bekasan lama tu ada lagi. Kau cuba kalau tercakap dengan orang kafir, dia kata Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di bumi, tidak di langit, tidak gerak, tidak diam. Orang kafir tu kata kalau gitu Allah Ta'ala tak ada. Dia kata dia buat contoh otak orang kafir. Ini dah ceramah apa ceramah ni mu'alaf. Kata pergi korek kau tu. Mana otak manusia ni, dia kata naluri manusia mesti Tuhan yang ada di atas. Tu otak manusia. Duk fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ni karut. Jangan duk fikir berkaitan dengan zat Allah. Tapi mari di kepala otak kita ni tak fikir pun. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Mudah. Jangan fikir. Mari kat lintasan fikiran dia akal.
Allah mari, Allah jadi dekat dengan kita. Kita sujud lama sikit. Sujud lama sikit di akhir-akhir malam. Senyap, sunyi, tak ada bunyi apa-apa. Berdoa apa semua. Marilah di palotok. Allah Ta'ala mari dekat. Dah hadis sebut kan. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sehampir-hampir hamba daripada Tuhannya, hamba dalam sujud. Dan sujudlah paling hampir hamba dengan Tuhan. Marilah di palotoknya, Allah mari dekat dah. Fallahu bi khilafi, Allah menyalahi apa yang terlintas. Kita tak fikir ni. Kita tak fikir pun di mari di palotok Yang palotok ni kan liga musim kan. Mari di palotok. Mari Allah menyalahi. Allah menyalahi. Itu je. Fikir jangan. Mari juga Allah menyalahi. Gerak, diam. Allah gerak, menyalahi. Allah diam, menyalahi. Rasa Allah di atas, menyalahi. Rasa Allah di bumi dekat, menyalahi. Hak ada pelotok kita ni gambaran makhluk belaka Hak ada pelotok ni gambaran zat makhluk. Zat makhluk yang kita pernah lihat. Zat makhluk pernah lihat. Kalaulah makhluk sekalipun, kalau kita tak pernah lihat makhluk tu, contoh. Manusia ni serupa je muka dia. Pada? Tak serupa. Bulat, lepek, ada mata, ada hidung, ada mulut. Serupa je lah. Ni cerita dulu ni, tak ada gambar-gambar, tak ada video-video lah ni. Orang pun beritahulah gambaran ni, gambaran seseorang ni. Gambaran muka seseorang. Muka dia bulat, tubuh dia macam-macam lah. Beri gambaran ni. Mari dah dapat lotok kita rupa orang tu macam mana. Mari. Dari cerita dah muka bulat, hidung macam mana, bibir macam mana. Mana mari dah dapat lotok kita gambaran muka orang tu. Muka orang sama je. Sama betul lah. Bila dia tak pernah tengok ni, cuma diberi gambaran. Maka mari dah dapat lotok kita macam mana muka orang tu. Mari ya. Sampai masa kita pun berjumpa dengan dia. Serupa tak? Dengan dalam pelotok kita ni, tengok muka dia sebenar. Takkan serupa. Itu muka manusia yang sama. Sama mana ada mata, ada hidung, mulut gitu lah. Tak pernah tengok. Fikirlah punya gini muka ni. Apabila jumpa sungguh, serupa? Tak ada serupa langsung itu sesama manusia. Dah mula tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Duk fikir muka dia tak. Tapi boleh beri gambaran dah ni muka dia pasal mana. Ni zat Allah Ta'ala. Tak pernah kita melihat. Dan gambaran zat Allah tidak pernah dicerita. Fikir macam mana pun takkan jadi Allah menyalahi lah. Tak ada. Tapi hak makhluk tu fikir ni hak zat tu memang kita dilarang. Tapi mari terfikir juga Allah menyalahi. Itu je. Ni ada ceramah, kita berdoa. Kita rasa Allah di mana? Rasa Allah di langit pakai takat tangan kata. Allah di langit pakai takat tangan kata. Allah di langit lah dia kata. Dia mai kau fikiran dia. Kalau Allah tidak di langit, takkan nak kat tangan di langit. Tiba Allah di mana-mana. Gerak tangan lah Allah di mana-mana. Ni hok karut belaka. Dipikir ke otak dia. Kata doa rasa-rasa Allah di mana. Jangan duk rasa-rasa zat Allah Ta'ala. Mesti kita akan terlintas Allah di langit. Allah di langit dia kata. Kata siap sungguhlah. Tu kiblat doa langit. Kiblat semayang bukan langit. Kiblat semayang Kaabah. Allah duduk di Kaabah. Kaabah kecil. Takkan Allah duduk di Kaabah. Itu Allah besar. Kau macam mana? Ni Kaabah kecil. Takkan Allah duduk di Kaabah. Maknanya kalau Kaabah kecil, Allah bukan duduk sebab Kaabah kecil, mana Allah besar. Dipikir di zat Allah Ta'ala.
Kaabah ni Quran sebut apa? Antahira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud tu kan. Akan bahawa menyuci oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS akan rumah aku ni Baitullah ni, bagi orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rokok sujud. Antahira baiti, bahawa menyuci oleh Ibrahim Ismail alaihi wassalam akan rumah aku. Kita pun sebut Kaabah Baitullah. Apa makna bait? Baitullah ni rumah Allah. Betul? Allah di situ. Masjid ni baitun min buyutillah, masjid ni pula rumah daripada rumah Allah. Allah banyaknya rumah Allah. Tapi kenapa pula tak perlu hurah? Sebutlah Baitullah. Kenapa tak perlu hurah? Kena jelaskan Baitullah rumah Allah, bukan mana Allah di situ. Sebab apa? Sebab tak mari kesamaran. Tak ada orang berektikad Allah duduk dalam Kaabah, maka tak perlu hurah lah. Tapi kalau sebut pada perkataan tu, Baitullah tu rumah Allah. Masjid ni rumah daripada rumah Allah. Banyak pula rumah Allah. Tapi tak perlu hurah. Sebab apa? Sebab tak ada kesamaran. Sebab tak ada orang berektikad Allah duduk dalam Kaabah, Allah duduk dalam masjid. Tak ada. Tak perlu hurah. Kenapa? Kerana Kaabah kecil, masjid kecil, Allah besar. Zat Allah ni tak muat Kaabah masjid. Tak. Besar kecil tu sifat makhluk. Orang arah masa Allah duduk tak arah. Sebab arah besar. Ni ajar karuk belaka lah. Dia duk fikir berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah di mana? Allah macam mana? Gerak pun tidak, diam pun tidak, hampir pun tidak, jauh pun tidak. Dia duk fikirlah. Sebab Nabi larang, wala tafakkaru fil khalqi. Jangan kamu fikir berkaitan dengan Khalik Allah subhanahu wa ta'ala. Mari telitah di pelotok Allah menyalahi. Fikir jangan. Memang kita tidak fikir. Lintasan datang Allah menyalahi. Senang je. Dia nak pergi korek. Dok di atas, dok di bawah. Cuba kita fikir. Jauh pun tidak, dekat pun tidak, gerak pun tidak, diam pun tidak. Cuba kita fikir. Ada ke sesuatu perkara gitu? Kalau makhluk tak ada kalau macam gitu. Nizat Allah Ta'ala. Cuba kita fikir di akal. Ada tak satu benda makhluk tidak di mana-mana, tidak gerak, tidak diam? Memang akal tak. Mustahil pada akal. Tu sesuatu yang baru. Yang kamu duk cakap tu zat yang qadim. Kalau sesuatu yang kita fikir tak masuk akal, mustahil. Sesuatu benda yang baru, bertempatnya tidak, geraknya tidak, diamnya tidak, terfikir. Tak sudah fikir mustahil. Kalau yang baru tidak bertempat, tidak gerak, tidak diam. Ini zat Allah Ta'ala. Dia fikir zat Allah tidak bertempat, tidak gerak, tidak diam, tak ada tu. Yang kamu fikir gitu, kenapa nak Nabi larang? Kamu fikir itu hak tu Nabi larang dah. Perkara hak Nabi larang dah kamu duduk fikir. Setakat tu je kita berpegang. Gerak tidak, diam tidak, berhimpun bercerai pun tidak. Kerana keempat-empat tu sifat yang baru, yang ada pada jirim yang baru. Hak tu sifat yang ada pada langit, pada bumi, pada barang yang antara dalam bumi. Itu menjadi dalil bahawa langit bumi itu baharu. Barang yang antara langit bumi itu baharu. Menjadi dalil ada Tuhan yang membaharukan. Anak situ ialah. Sebab dalil ada Allah, ada alam ini, ada makhluk ini. Sebab alam makhluk ini asalnya tiada, baharu. Allah yang membaharukan.
Apakah dalil langit bumi alam ini baharu? Dalilnya kerana di langit dan bumi ini ada sifat yang baharu, gerak, diam, berhimpun, bercerai. Itu dalil bahawa alam ini baharu, menjadi dalil ada Allah yang membaharukan. Kalau hak gerak, diam, berhimpun, bercerai, macam mana kalau hak tidak bertukar pun, gerak saja, diam saja, macam mana pula? Dan sekaliannya jirim yang tadi dilihat pada jirim berubah, tak berubah langit mana ada berubah? Diam sentiasa, bercerai sentiasa antara satu langit dengan satu langit, bercerai berpisah antara langit dengan bumi. Bercerai sentiasanya. Hak berhimpun sentiasa 7 lapisan bumi. 7 lapisan bumi, hak tu berhimpun sentiasa, tak ada pernah bercerai pun. Mana berubah-ubahnya, berubahnya. Sebab itulah langit didatangkan dengan jamak, bumi didatangkan dengan mufrad. Khalaqallahu as-samawati wal ard. Dengar. As-samawat tu jamak, wal ard tu mufrad. Kenapa Quran menyebut samawat beberapa langit, wal ard dan bumi? Bumi itu lapah mufrad satu. Langit didatangkan lapah jamak sebab langit 7 lapisan ni bercerai-cerai. Bumi walaupun 7 lapisan berdempek-dempek, seolah-olahnya satu. Berarti didatangkan bumi itu lapah mufrad, tak didatangkan lapah jamak. Kan khalaqallahu samawati wal ard. As-samawat tu jamak, wal ard tu mufrad. Padahal sebagaimana bumi 7 lapis, sebagaimana langit 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Tapi langit bercerai, sebut dengan lapis jamak. Bumi walaupun 7 lapis, dia berdempek, seolah-olah satu bumi je. Tapi nak ceritanya, langit tidak berubah-ubah, bercerai sentiasa antara satu lapis langit, satu lapis langit. Bumi pun sama juga, tak berubah-ubahnya, berhimpun sentiasa 7 lapisan bumi. Macam mana pula ni? Maka iaitu sekian jirim tu menerima, berubah, terima di akal. Langit yang diam Allah gerakkan, akal boleh terima. Langit yang terpisah 500 tahun perjalanan Allah dihimpunkan, boleh terima. Walaupun dia tidak bergerak, dia tidak berhimpun pun boleh terima. Pada ni mana seperti bukit, dia daripada bukit berwaw kaf ta marbutah. Kita kaf ya ta lah dah. Ta marbutah tu kalau saya dengar dalam audio dia panggil ta sanggu. Ta gitu dia panggil ta perahu. Kenal ta perahu? Perahu kan? Perahu kan dia terbuka kan? Ta marbutah dia panggil ta sanggul. Tu hubung nama je lah nak kenal. Dia ada ta sanggul, ta marbutah, dia ada ta perahu. Kita kalau bukit kaf ya ta, ni berwaw kah ta marbutah pula. Saya ni kah bagi bawah, bagi kan ada nak baca kan, buka ke apa ke, buku ke, dah berwaw kaf ta marbutah. Allah, yelah kalau Allah Ta'ala buka ilmu boleh baca. Kalau Allah Ta'ala tak buka ilmu, tak boleh nak baca. Dia nak baca hak tadi. Hak tadi saya dah tanda tadi tu. Jadi atas tadi, dan berubah cerainya itu daripada Adam berwujud. Saya mula berubah ceraya. Apa ni? Ciri. Nak sebut ciri dah tadi tu. Dah ceraya. Ciri. Kata mendapat ciri pula ni. Tengok-tengok cerai. Ra alif ya tu boleh baca.
dah ceraya. Ni mungkin ditinggal alih wali dah. Hak lain ra alih ya belaka dah, cerai. Cerai. Tidak kok, tak ada alih lepas ra. Dah nak baca. Jangan. Walaupun tulisan Jawi ni boleh baca. Tuhan buka boleh baca kan. Tuhan tutup. Tak nak baca. Apa benda ni? Ni contoh biasa tu guru. Contoh. Kaf ra alif. Ada kisah tu guru lah. Kaf ra alif. Kura. Kira. Apa benda tu? Guru tak nak baca. Anak murid pun kata, kera tu guru. Kera. Dah kaf ra alif. Dia memang kera je gitu tau. Takkan kira eja dengan kaf ya ra alif tu kira dah, kira duit tu. Ke mana? Kira je mana ke? Jawi. Memang kaf ra alif. Tahu. Kalau kaf waw ra alif kura pula jadinya. Jadi kaf ra alif mudah sangat-sangat. Boleh tu guru tak boleh nak buku. Tak boleh nak baca, tak boleh buku panggil tau. Tak boleh nak buku. Buku ni bukan buku katok bahan, bukan. Tak boleh nak buku ni, tak boleh nak baca. Dah kaf ra alif. Tu guru pun buku. Kira. Kura. Tak lekat-lekat tu tuan tak buka. Lekat nah. Anak murid pun sapu. Anak murid. Kera. Baru kena. Jangan. Kita nampak macam mudah. Mudahnya kita boleh baca ni. Berwaw kafta. Boleh baca. Saya okey lah. Memang saya belajar kalau agak tulisan Jawi tu payah sikit, saya berbagi berbagi. Dan kadang-kadang tulisan Jawi ni kan dia sama je ejaan. Tenggelam. Tanggal, tunggal, tinggal, ejaan sama je. Sekarang tanggal, tunggal, tinggal, itu ejaan baru. Ejaan lama tenggelam. Tanggal ke, tunggal ke, tinggal ke, lepas macam mana? Berbarita lah. Tanggal terbagi atas, tunggal terbagi depan, tinggal terbagi bawah. Tu cara ngaji. Walaupun tulisan Jawi pun kena tulis baris juga. Takut tak boleh nak baca. Saya walaupun mudahlah. Saya tulis belaka. Langit dan bumi berwaw mim. Mim memang saya berbagi bawah. Langit dan bumi. Bumi ejaan kita berwaw mim. Memang bawah mim tu seakan pun mim seakan pun bagi bawah. Takkan nak baca langit dan bum. Memang kita nak baca langit dan bum. Tak ada orang baca langit dan bum. Zaman dulu pada bum dah, bukan zaman sekarang. Reka lagi pula. Tapi nak ceritanya berwaw mim. Mim tu berbagi bawah. Tulis tu boleh pahala tu. Tulis tu boleh pahala. Walah, kalau tak tulis pun tak akan baca bum. Tak kira lah. Ni berwaw kafta. Kaf bagi bawah, bukit. Mana seperti bukit. Sentiasa diam, tak pernah bergerak pun. Bila kata berubah, gerak diam gerak ada tak ada berubah. Terima berubah walaupun tak berubah pun. Mana contohnya? Seperti bukit sentiasa diam dan laut sentiasa bergerak. Sentiasa bergerak. Air laut kan, air laut ni ada ke dia tenang tak berombak? Tak ada dah. Malam-malam tu dia nampak macam senyap je tu kan. Siang hari dia tu lah, bukan malam kan dia duk berombak dah. Malam lagi kuat ombak kan, malam kan. Air laut ni sampai ke atas kan. Kalau siang dia duduk bawah je kan, malam sampai ke atas kan laut. Gerak jugalah, cuma kita nampak je tenang tau. Pada kata laut sentiasa bergerak. Dan seperti matahari dan bulan sentiasa bercerah. Matahari dengan bulan ni jauh-jauh bercerah.
matahari dengan bumi pun bercerai, bulan dengan bumi pun bercerai bila berhimpun. Bercerai ni pada zahir kita lihat, bercerai, memang bercerai lah. Matahari dengan bulan bercerai, langit bumi bercerai, dan hujan sentiasa berhimpun. Hujan berhimpun. Air hujan lah, air hujan sentiasa berhimpun. Ni tak ada berubah-berubah macam mana pula? Maka yang pertama, mana yang pertama? Maka yang pertama yakni bukit. Maka yang pertama yakni bukit. Yang pertama tu bukit. Terima bergerak. Tu. Menerima bergerak. Menerima ia bergerak. Kena tambah sikit tu. Menerima ia akan bergerak. Dalam hal ni maka yang pertama bergerak gitu je dah. Orang ni tulis mana? Maka yang pertama bergerak. Jadi bukit bergerak. Bila bukit bergerak? Bukit diam kan? Maka yang pertama akan tambah sikit je. Menerima ia akan bergerak. Terima bergerak. Tapi diam sentiasa. Terima tuan goncang ke tuan pecah hacur lebu gerak lah. Maka yang pertama iaitu bukit. Menerima ia akan bergerak tambah. Dan yang kedua apa? Air laut. Menerima ia diam. Nak kita. Menerima ia. Maka yang pertama itu bukit. Bergerak ini menerima ia bergerak. Dan yang kedua air laut. Air laut ni bergerak je. Menerima ia diam. Kalau diam dia terima. Cuma ambil air laut borak bekas. Diam lah. Menerima. Dan yang ketiga, mana yang ketiga? Matahari dan bulan yang bercerai tu. Matahari dengan bulan bercerai jarak mana tu? Wallahu a'lam lah. Walaupun matahari dan bulan yang ketiga tu bercerai, menerima ia berhimpun. Nak ayat yang sama, menerima. Menerima ia yang ketiga berhimpun. Boleh terima tak? Kalau Allah himpunkan matahari dan bulan, terima. Berhimpun, berlaga, pecah nanti kiamat, boleh terimanya. Tapi memang sekarang ni matahari, bulan memanglah bercerai, tapi menerima ia berhimpun. Dan yang keempat ini hujan. Air hujan tu kan berhimpun, bertakung tu kan. Menerima ia akan bercerai. Bercerai lah. Boleh cerai. Kita pisahkan bekas lain, bercerai lah dianya. Gitulah. Terima. Terima gerak, terima diam. Hak memang bergerak, memang diam. Memang gerak diam dah. Hak diam sentiasa bukit, terima gerak. Hak gerak sentiasa air laut, terima diam. Berhimpun bercerai. Berhimpun bercerai. Air hujan berhimpun, terima bercerai. Matahari bulan bercerai, terima berhimpun. Mana apa? Sifat baharu belaka ni. Sifat baharu belaka. Kenapa kata yang pertama terima bergerak, yang kedua terima diam? Kerana ni ialah bagi menerima yang empat tu lah. Kerana bahawasanya barang yang berubah seumpama yang tiada berubah. Sama je. Hak berubah gerak diam. Hak tak berubah gerak saja ataupun diam saja, sama je. Sebab apa? Yang tak berubah tu terima juga berubah. Kerana bahawasanya barang yang berubah hak gerak sama tu. Ataupun hak diam ni hak gerak sama, hak diam sama tu berubah. Bukan. Dan kerana bahawasanya barang yang berubah mana apa? Sekali gerak, sekali diam. Sekali diam, sekali gerak. Dia berubah sama ni. Berubah sama ni antara gerak, diam, gerak. Macam kita ni pula. Ada ketika kita berhimpun, ada ketika kita bercerai, ada ketika kita berhimpun, ada ketika kita bercerai. Ni kita ni. Seumpama serupa yang tiada berubah.
Hak tak berubah pun super juga. Diam sokmo pun, gerak sokmo pun super je. Sebab diam sokmo pun terima gerak, gerak sokmo pun terima diam. Gitu je lah. Makna hak ada depan mata kita ni sifat benda baru belaka. Sama ada dia gerak, dia berubah gerak, diam gerak. Itu sifat yang baru. Mana bukit tak pernah berubah pun diam je. Dia terima gerak kan? Serupa je walaupun tak bergerak pun. Air laut bila diamnya gerak semua tak ada berubah-ubah. Dia terima tak diam? Terima. Serupa je lah walaupun tak berubah pun. Kenapa tu? Sifat baru belaka. Nak pergi situ je. Dan barang yang wajib bagi salah suatu daripada dua yang seumpama itu, wajib pula bagi taulangnya. Dan barang yang wajib bagi salah suatu daripada dua yang seumpama itu, wajib pula pada taulangnya. Barang yang wajib bagi salah satu dari dua yang seumpama itu, wajib pula bagi taulangnya. Salah satu daripada dua tu mana apa? Berubah, gerak, diam, gerak. Wajib pula bagi taulangnya. Bagi yang lawang, yang taulang dia ni mana? Hak gerak saja wajib. Hak diam saja pun samalah. Sebab yang baharu ni wajib gerak, diam, gerak, diam, gerak. Sama juga. Yang baharu ni wajib gerak, diam. Sebab wajib bagi yang baharu tu dia gerak sentiasa. Sama juga kan, benda yang baharu ni dia mesti gerak, diam, gerak, diam. Yang baharu ni diam. Sifat wajib je. Gerak sifat wajib. Hak mustahilnya gerak pun tidak, diam pun tidak. Itu mustahil. Gerak diam berhimpun pada satu masa mustahil. Jadi yang baharu ni sama je. Sifat yang baharu kan jirim, wajib gerak diam, gerak diam, gerak. Ataupun wajib juga diam je. Itu sifat wajib bagi yang baharu. Ataupun gerak sentiasa, sifat wajib bagi yang baharu. Makna ceritanya apa ni? Makna berubah gerak diam itu sifat wajib bagi jirim yang baharu. Ada dia diam saja tak pernah bergerak pun, itu sifat wajib bagi sesuatu yang baharu. Dia bergerak semua pun sama, sifat wajib bagi sesuatu yang baharu. Mana ni? Dan bergerak dan diam dan berhimpun dan bercerai. Ada habis itu. Dan barang yang wajib bagi salah suatu daripada dua yang seumpama. Mana gerak, diam, gerak, itu wajib pula bagi taulangnya. Mana gerak diam saja pun sifat wajib bagi makhluk, gerak saja pun sifat wajib bagi makhluk. Dan gerak dan diam, dan gerak dan diam, dan berhimpun dan bercerai. Dan gerak dan diam dan berhimpun dan bercerai. Rumi ada tak? Dan gerak dan diam. Ke dan diam saja? Dan diam saja Umi? Dan diam saja? Nak tambah. Dan gerak dan diam dan berhimpun dan bercerai. Dan gerak dan diam dan berhimpun dan bercerai. Melazimkan sekiranya itu bagi jirim. Yakni jirim ni tak lepas daripada gerak diam, tak lepas daripada berhimpun dan bercerai. Dan yang melazimkan sesuatu, mana melazimkan gerak, diam, berhimpun, bercerai. Sesuatu ni jirim lah. Dan yang melazimkan sesuatu, yakni yang melazimkan gerak, diam, berhimpun, bercerai. Sesuatu ni jirim, tiada mendahulu ia melazim. Sesuatu ini akan jirim.
tiada mendahulu akan dia. Sekarang gerak, diam, berhimpun dan bercerak melazimkan sekalian itu bagi jiring. Mesti jiring tak lepas daripada gerak, diam, berhimpun, bercerak. Dan yang melazimkan sesuatu, masih itu. Dan yang melazimkan sesuatu, melazimkan gerak, diam, berhimpun, cerah sesuatu ni jirim, tiada mendahului ia yang melazimkan akan dia akan sesuatu ni jirim. Maka tak kala itu tak akan jadi kodim lah, mesti jadi baharu keduanya. Gerak diam pun baharu, jiring pun baharu. Itu makna tiada mendahului ia akan dia. Mana apa? Dia gerak, diam, sifat yang baharu, jirim sesuatu yang baharu, bukan yang kodim. Dan senyata tetaplah baharu bagi sekalian a'raq. Tetap dah. Tetap dah baharu bagi sekalian a'raq. Gerak, diam, berhimpun, bercerai tu sifat yang baharu tu bagi segala a'raq. Maka wajib pula baharu sekalian jirim tempat berdiri sekalian a'raq itu. Jadi kalau gerak, diam, berhimpun, bercerai, a'raq sifat yang baharu, maka wajib pula baharu sekali jirim tempat berdiri sekalian a'raq itu. Jadi gerak, diam ni sifat yang ada pada jirim. Dah gerak, diam tu baharu, maka jirim pun baharu. Apabila baharu, maka berkehendak kepada yang membaharu akan dia. Gitu nak. Tak habis lagi ujung tu. Panjang ni. Ni dalil tafsili. Ayat kitab tu kadang-kadang sekali dengar tu payah je. Ayat je payah. Maksud dia mudah je. Maksud dia mudah je. Sekarang langit bumi dalil Allah ada. Sebab langit bumi ni baharu. Jadi ada Tuhan yang membaharukan, yang menjadikan. Langit bumi ni baharu tahu mana? Sebab langit bumi ni ada sifat baharu padanya. Mana sifat baharu? Gerak, diam, berhimpun, macam tu contoh dia lah. Jadi apabila gerak, diam, berhimpun, bercerai tu sifat yang baharu berada di langit bumi, maka langit bumi jirim yang baharu juga lah. Langit bumi jirim yang baharu. Menjadi dalil ada Tuhan yang membaharukan. Dia kalau kita baca laju pun ada masalah ni sebenarnya. Sebab kita faham maksud dia ni, tapi tak sedap nak baca gitu. Ayat dia payah ni depan ni. Depan ni pula ni. Ayat dia payah. Tapi maksud dia mudah je. Jadi apabila langit bumi tu baharu, asal tak ada. Tika-tika tak ada ni. Tika tak ada ni. Tunjuk gini ni ada tau. Tika tak ada, tika tak ada. Kekal tak ada, boleh terima akal. Diadakan, boleh terima akal. Kalau ada, kena ada yang mengadakan. Tak boleh ada sendiri. Itu dalil Allah Ta'ala ada yang mengadakan. Yang nak di situ je. Tapi ayat tu banyak baris lagi tu. Kita baca semula lah. Kalau kita baca laju, kita ambil maksud je, sesat. Kita baca laju ambil maksud, sesat. Cuma kita ni ambil gerak, diam, berhimpun, bercerai ni nak cerita bab sifat baharu yang ada jirim baharu. Lepas tu kita pun kita sendel lah. Sendel mana? Kita pun gerak, diam, sifat yang baharu, berhimpun, bercerai, sifat yang baharu. Mustahil Allah Ta'ala zat yang qadim bersifat dengan yang baharu. Nak kat situ je. Maka Allah tidak gerak, tidak diam, tidak berhimpun, tidak bercerai. Lepas tu ayat wajah rabbuka, kita baca minggu lepas, datang macam bergerak. Yang zilu rabbuna, hadis Muslim, turun oleh Tuhan kami, macam bergerak daripada atas ke bawah. Mustahil. Istiwa alal arsh, macam diam je, duduk tetap atas arah. Diam mustahil. Lagi situ lah pula. Duduk atas arah ni, duduk rapat, tu berhimpun, mustahil. Tak,
Allah bukan duduk apa atas arah. Kata macam Allah terpisah daripada arah. Arah duduk bawah, Allah terpisah. Terpisah, bercerai. Sifat baru juga. Terpisah sifat baru juga. Ni nak cerita sifat baru hak di langit bumi digiring ni. Kita boleh sekalikan dengan bicara sifat Allah Ta'ala. Sebab kita nak kenal Tuhan, kena kenal makhluk. Makhluk ni pasal dia macam mana? Gerak, diam, berhimpun, bercerai. Allah Ta'ala mukhalafatu ta'lil hawadith. Jadi kalau gerak diam tu sifat hawadith, kalau berhimpun bercerai sifat hawadith, sifat Allah mukhalafatuhu ta'lil hadith. Bersalah Allah tak serupa. Mana Allah tak gerak, tak diam, tak berhimpun, tak bercerai. Tu dia sandai situ pula. Ini bukan nak cerita hak ayat mutasyabihah ni. Cerita bab sifat baharu yang ada di jirim yang baharu menjadi dalil jirim tu baharu, dalil ada Tuhan, ada Allah yang membaharukan. Nak cerita gitu je. Tapi kita dah sama-sama duk cerita tu, kita pergi cerita kepada berkaitan dengan sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila adalah sekalian jirim itu baharu, barulah. Sebab di jirim ada arak sifat yang baru, maka jirim tempat berdiri kan arak pun baharu juga. Nescaya berkehendak ia jirim, sekalian jirim kepada yang membaharu akan dia, dan iaitu yang membaharu akan dia tu Allah Ta'ala. Jadi ada Allah, dalilnya ada jirim, ada makhluk yang baharu yang bersifat dengan sifat yang baharu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.